Saya dilahirkan 37 tahun lepas lah. Umur dah 37, dah tua dah. Okey, di Kota Baru, Kelantan. Okey, pendidikan tinggi saya ada diploma dalam bidang ukur tanah di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Dan selepas tu saya sambung Bachelor Science lah, ijazah pertama saya juga di UTM lah, dalam bidang GIS. Dan selepas tu, lepas tamat pengajian, saya bekerja sebagai seorang programmer lah, pengatur cara komputer di beberapa syarikat swasta lah. Okey, bukan hebat pun tak, biasalah kan, background macam tu. And then akhirnya pada tahun 2004 lah saya mula berkecimpung dalam bidang ni, bidang insurans takaful lah. Sebenarnya benda ni nak kata by accident pun by accident kot, secara tidak sengaja kak. Okey, pertamanya pada tahun 2004 tu, company yang kali terakhir saya bekerja tu ada masalah sikit lah. Okey, masalah daripada segi bisnes lah. Okey, jadi sekejap bayar gaji, sekejap tak bayar gaji kan. Okey, kadang-kadang okey, sebulan sampai 3 kali bayar gaji, dan dia pecahkan gaji kita pada 3 bulan. And then benda tu rasa satu masalah lah kalau hidup di Kuala Lumpur, gaji pecah 3 bulan kan, kita nak bayar kereta, bayar rumah lagi. Jadi dengan keadaan isteri saya yang tak bekerja, saya rasa kena mengambil satu langkah lah segera, untuk bukan nak mengubah hidup pun tuan, tak ada. Masa tu untuk saya buat insurans atau takaful ni untuk cover overhead je, cover kehidupan bulan-bulan je. Jadi saya discuss dengan rumah saya, dengan isteri saya kata saya kena berbuat sesuatu lah. Tak tahan kan, kejap bayar gaji, kejap tak bayar gaji kan. Saya kata saya kena ubah something untuk ubah overhead bulanan saya. Jadi saya discuss rumah, saya kata saya nak cuba buat insurans. Nak cuba je sebenarnya permulaan tu saya nak cuba. Saya beritahu rumah saya bagi masa saya 3 bulan. Period 3 bulan, kalau saya tak boleh, saya kerja balik. And then kalau boleh, saya buatlah itu. Saya sebenarnya ada seorang kawan, saya tak perlu sebutkan nama dia kan. Dia pun dah tak buat dah insurans pun. Dia yang menjemput saya. Sekarang ni dia di Sabah lah. I think kalau dia dengar ni, dia tahulah siapa dia sebenarnya. Okey, dia jemput saya, dia kata, Haris, ada satu produk yang senang dijual lah di MA. Dan saya kata, dia cuba, boleh you present tak, saya nak tengok. Dia kata, okey, dia pun present. Saya kata, produk ni, wah senang sangat nak jual ni. Produk yang berasaskan pelaburan, macam simpanan juga lah kan. Jadi saya kata, memang boleh jual lah saya rasa kan. Saya confident boleh jual. Start pada itu, saya kata, tolong ajar aku macam mana nak jual produk ni. Daripada produk tu, satu produk tu je sebenarnya yang mencetuskan minat saya untuk buat insurans lah. Saya tak tahulah, mungkin diberikan orang kata try and error lah, saya suka try kan. Saya rasa hari kedua, lepas hari pertama saya belajar produk tu, esok kan saya close satu kawan saya lah. Kawan saya kaki tangan UiTM. Okey, dia ambil dengan saya RM200 sebulan lah. Itu je, saya rasa wah, bagus juga lah kan. Itu permulaan lah. Saya rasa, I think hari kedua lah, bukan nak kata terror, tak ada. Mungkin sebab saya rasa masa tu terdesak sangat kot. Terdesak untuk dapatkan komisen dengan cepat. Jadi saya rasa nak tak nak saya kena buat lah. Saya buat insurans ni hari pertama dah sebagai sepenuh masa, sebagai full time consultant, tak ada. Saya tak pernah try sebagai part time, tak ada. Jadi hari pertama saya berhenti, resign terus 24 jam sebab company pun tak boleh bayar gaji saya. Saya kata kalau saya tunggu pun tak boleh bayar. Saya berhenti kerja tu, dan hari pertama saya buat sebagai full time. Di MA kita ada kursus yang standard lah, yang wajib diikuti oleh setiap consultant. Maknanya kita ada credit hours sebenarnya. Kalau tak tahu, mungkin sebahagian tak tahulah, kita ada credit hours yang perlu dipenuhi setiap tahun. Kalau kita tak penuhi credit hours tu dengan mengikuti kursus yang dianjurkan oleh MA, komisen kita kena terminate lah. Tak ada betul. Komisen atau kod kita kena terminate. Jadi ejen kena attend course, kena attend kursus yang disediakan oleh MA. And then agensi pun buat kelas atau perjumpaan tiap-tiap minggu. And then daripada situ yang saya belajar produk, sales idea, selling semua, selling skill semuanya. Industri ni semua orang tahulah, industri yang reject kan. Yang ramai orang kata tidak pada ya lah kan. Okey. Tapi saya rasa yang cabaran yang permulaan saya rasa daripada family sendiri lah. Bukan daripada keluarga saya, tak ada, daripada mak ayah saya. No, ayah saya tak ada dalam satu, sorry. Mak dengan I think yalah adik-beradik pun dia, sebab industri insurans ni orang kebanyakan orang pandang rendah. Kan, it's a second class atau third class punya kerja kan. Orang tak ada kerja sangat lah orang buat ni kan. It's not, bukan profesional. Sebenarnya dia orang tahu sebenarnya benda ni profesional lah. Jadi dia orang tak support lah kan. Permulaannya sebenarnya kan. Dia orang mungkin dia orang kata
Alah nak buat apa pula ni kan, dapat kerja elok-elok kan, ada ijazah, ada diploma, pergi terjun buat insurans ni kenapa? Jadi saya rasa itu moral support memang tak ada langsung, kecuali daripada keluarga saya lah. Isteri saya memang sokong sebenarnya. And then saya rasa itu satu cabaran juga sebenarnya. Kan? Cabaran untuk saya untuk buktikan bahawa saya boleh berjaya dalam bidang ni. Kebanyakan saya ceritalah ahli keluarga saya buka mata selepas tahun kedua ketiga lah. Tahun kedua atau ketiganya tu lah, selepas dia nampak ada perubahan dalam hidup saya. Kan? Daripada nak kata sekarang ni senang sangat tak ada kan, tapi compare dengan dulu lah. Okey, dah public kita dah start tukar kereta, dah start beli rumah. Tak ada lafaz, tak ada apa, tak murah kan. Tak ada, dah start tukar kereta, dah start beli rumah kan. Nampak dah start ada perubahan dalam hidup, dia orang start buka mata lah kan. And then dia orang kata macam tu lah, nampak kejayaan tu satu. Cabaran masih ada tuan. Cabaran yang current, yang masih ada daripada segi I think rejection is rejection lah. Okay, standard. Cuma saya nampak cabaran utama kita nak educate, kita nak ajar, terutama bumi putera lah, golongan putera, kepentingan insurans atau takaful ni. Sebab apabila kita sebut insurans takaful, reject mula-mula lagi kan. Kita tak sempat nak buka cerita pun. Kan? Tak nak, dah ada, bohong, itu masalah. Apa yang selalu keluar? Tipu lah, semua insurans tipu. Saya dah ada. Kan? Itu ayat standard. Itu ayat standard. Balik tanya bini. Itu. Esok saya call balik. Tapi yang banyak tu lah, banyak saya dah ada lah Cik Haris kan. Kalau sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya kadang-kadang masa kita pergi tu bukan kita nak buat sales sangat pun, kita nak educate, kita nak ajar kan tentang kepentingan benda ni kan. Dah ada, alhamdulillah. Tak ada, kita nak ajar tentang peri penting benda ni kan. Nak ambil tak nak ambil tak. Itu je. Lepas tu daripada segi servicing lah, sebab benda ni servis punya bisnes kan, melibatkan orang lah, klien macam-macam ragam, daripada setinggi-tinggi level sampai serendah-rendahnya ada jadi klien saya lah kan dalam industri ni. Jadi macam-macam ragam, macam-macam PA perangai lah kan. Yang paling manis saya ingat tahun kedua lah, saya rasa. Tahun pertama tu saya menang top rookie tau, top rookie untuk Seremban punya zone lah. Okay, it's not manis sangat pun saya rasa kan, sebab okey kot, saya pun tak tahu. Saya tak tahu nilai sangat masa tu. Cuma saya rasa saya rasa yang betul-betul manis tu masa bulan tak silap saya bulan ke-18, saya tak silap saya lah. Okey, masa tu sebulan lagi nak raya. Okey, saya close satu big account lah. Okey, dapat satu klien. Saya punya commission masa tu dah cecah 5 figure. Okey, daripada 4 figure lah betul-betul top bulan tu 5 figure kan. Saya balik dengan keadaan yalah nak kata menangis tu. Sebab kan banyak ni kan tak pernah merasa kan seumur hidup. Nangis kegembiraan. Ya kan, banyak benda boleh settle raya tu kan. Okey. Dalam MBA mana-mana industri pun lah, dia start daripada consultant, sebagai consultant, and then dia naik sebagai managing consultant lah di MBA. Kalau tempat lain, company lain dia panggil sebagai unit manager, and then kalau satu level lagi dia panggil sebagai chief consultant lah di MBA, chief consultant. Tempat lain dia panggil group unit manager lah. Jadi alhamdulillah pada 1 bulan Januari itu, baru je 3 bulan lepas, saya dah dinaikkan sebagai chief consultant di MBA Takaful lah. CC lah, kita panggil short form CC. Lepas ranking CC ni ada satu level lagi tuan, dipanggil group chief consultant lah, GCC. Tapi di MBA pun setakat ni tak silap saya ada 3 orang je GCC lah. Kan? Itulah target lah. Ya. Memang target saya next untuk melahirkan seramai mungkin GCC bawah saya yang seramai mungkin CC bawah saya yang boleh ni lah, yang boleh support saya untuk naik sebagai GCC lah. Sebab benefit sebagai GCC banyak lah, itu je. Okey, saya nampak gini, saya nampak saya betul-betul orang kata bekerja agak kuat pada 2 tahun pertama lah. 2 tahun pertama. Okey, sebagai consultant. Sebab masa tu mungkin saya fokus on saya punya commission sangatlah untuk cover overhead saya atau untuk cover dapat menjana income saya sebab saya tak ada gaji. Okey, masa tu saya bekerja 6 hari seminggu lah, saya ingat lagi. Rutin saya. Okey, keluar rumah pun tak tentu kan, tapi saya suka ini sebab saya biasa keluar rumah start daripada consultant tu, saya suka keluar pukul 9 lah. Okey, sebab apa? Sebab keadaan trafik di KL ni kan. Kalau saya keluar pukul 8 pun sama je. Sangkut 9.30 agak sampai kan. Jadi saya tu the best is keluar pukul 9, 9.30 sampai lah. Okey, saya make sure sebolehnya tiap-tiap hari saya ada 1 atau 2 appointment. Wajib lah masa tu, masa sebagai consultant. Appointment untuk presentation kan. Bukan closing, present je kan. Activity present.
Maknanya saya make sure 1 atau 2 sehari. Itu yang saya buat lah masa 2 tahun pertama. And then selepas 2 tahun tu saya dinaikkan sebagai MC, Managing Consultant. Saya dah start kurangkan saya punya personal sales lah. Sales jualan peribadi saya banyak fokus kepada group development lah. Okay, masa tu 60% untuk sales, 40% untuk group development lah. And then start daripada tahun ni lah. Sebab dah naik CC ni memang I think 80% daripada masa saya pada group lah. Pada group. Group maksudnya you bagi training, training, motivasi, skill-skill yang perlu ada. One to one coaching kan. Agent yang ada problem datang jumpa saya personal, discuss on sales idea, selling skill semua macam tu. Saya sebenarnya masa tu saya pun tak tahu sangat berapa saya nak buat sebenarnya. Saya nak cover cost overhead. saya nak earn, orang kata nak, sebab untuk makluman gaji yang terakhir saya dapat masa tu 3,800. Masa last company tu kan saya dapat 3,800. Saya kata saya target untuk saya dapat 3,800 lah kan. Jadi bos saya ajar you kena close minimal 10 sebulan. Itu my boss ajarlah masa tu kan. Bos saya ajar. Dia kata kalau 10 lambat lah. Kan saya fikir macam tu kan, 10 lambat nak dapat kan. Saya fikir ke 10 100 ayam baru dapat berapa ratus commission kan. Jadi saya terdesak. Saya kena buat cepat lah. And then untuk maklumat sekali, saya rasa pengalaman tak dapat lupa, saya pernah close sampai 7 klien sehari. Sehari kan. That tu maksimum lah. Saya pun kadang itu tersak. Saya fikir sekarang saya pun tak tahu macam mana saya buat dulu kan. Tapi saya fikir 7 sehari saya dapat kan. Saya lari daripada Serdang ke Bangi, turun KL appointment kan. Jadi sampai malam. Rutin pukul 9 sampai 6 petang. Sampai malam itu. Masa sampai pukul malam. Tinggal. Tak tahulah itu, tak ingat. Tapi saya pun terfikir macam mana sampai 7 kes. That's maksimum saya pernah buat lah. I think every sebulan antara 20 hingga 30 kes saya dapat. Maknanya purata satu sehari lah. Masa zaman awal-awal jadi consultant lah kan. Itu je. Tiap-tiap sisi lah kan. Dia ber-EP kan untuk we call it $1 million agency lah. $1 million agency maknanya group kena capai sales group 1 juta setahun. Jadi saya punya dream pun memang macam tu. Okay, saya punya target untuk, kalau tak dapat, sebenarnya saya target untuk tahun 2010 lah untuk dapatkan group saya punya sales 1 juta. Sebenarnya kalau tengok 3 bulan pertama ni on track lagi sebenarnya. Memang on track untuk dapat 1 juta lah. Okay. Kalau tak dapat, saya rasa yang paling lambat saya akan dapat tahun depan lah. Okay. Untuk perancangan 2 tahun pertama ni untuk earn 1 juta punya sale lah group. Okay. Lepas tu untuk I think 3 tahun daripada sekarang, 3 tahun atau 4 tahun daripada sekarang saya nak lahirkan sisi bawah saya lah. Saya nak lahirkan maknanya beberapa sisi dalam grup saya. And then for sure lah setiap agensi atau tiap sisi dia nak dream, dia nak jadi top champion untuk MBA kan. Jadi saya punya impian pun macam tu lah. Okay. One day grup agensi saya akan jadi champion di MBA lah. Itu target saya. Motivasi atau nak ni saya tak pandai. Cuma lepas 6 atau 7 tahun dalam industri ni saya nampak satu je. Kerja kuat je. Okay. Kurangkan cakap, banyakkan buat lah itu. Objektif. And then sebab bisnes ni, mana-mana bisnes pun kita ada kita punya target kan. Kita ada kita punya ialah target untuk capai lah. Mungkin orang kata short term kan, jaga masa pendek, jaga masa sederhana, jaga masa panjang. Okay, mana-mana bisnes pun sama. Saya rasa lah, sebab saya apply dekat insurans ni ada planning untuk jaga masa pendek, jaga masa sederhana, jaga masa panjang. Benda tu yang saya buat lah. Okay. Nak kata capai semua tak juga kan. Kadang-kadang kita target sampai 5-6 benda kita nak, tak sampai pun. 3 dah dapat dah okey. Jadi everything saya rasa lah apa-apa pun kena planning. And then planning kena buat lah. Kalau setakat planning atas kertas tu dia tak akan ke mana lah, saya nampak lah kan. Action kena ada. Action kena ada. And then itulah. Cuma kalau dalam industri ni saya nampaknya ni, kalau gagal you just buat je. Kan, sebab dia akan berjaya lah industri ni, saya nampak kan. You stay kan, sebab ini saya cakap tentang industri insurans tak kafur lah. You bertahan je, you buat, you bertahan, insyaAllah akan nampak result. Datang dengan usaha planning, strategi ke. Industri ni satu industri yang reject business lah. Maknanya orang tak nak tu ramai lagi pada orang nak lah. Itu mau piramid lah ni. Okey. Kalau belum berjaya, insyaAllah yang lain tu boleh pergi ke? Tak juga kan, tak tahu lah, saya no comment tu. Cuma reject, okey. Tapi yang